Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini. Saya sebagai wakil daripada grup Liqah Asyairah mengalukan ketibaan dan juga kehadiran antum semua pada sesi ketujuh pada malam ini yang bertajuk Sesatkah Ahli Sufi yang akan disampaikan oleh ahli panel kami iaitu Saudara Mushtaq Al-Ashari. Sedikit pengenalan ringkas tentang ahli panel kami pada malam ini. Nama yang telah diberikan adalah Muhammad Mushtaq. Tempat pengajian beliau adalah di UNIZA dan beliau adalah lulusan daripada ijazah sarjana muda pengajian Islam Usuluddin dan Falsafah. Dan seperti yang telah dilihat pada malam ini, tajuk yang telah diberikan kepada beliau adalah Sesatkah Ahli Sufi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami memberi laluan untuk ahli panel kami pada malam ini untuk meneruskan dengan pembentangan beliau. Baiklah, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal ittifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha awajillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini untuk liqah yang ketujuh kita akan membicarakan berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk Sesatkah Ahli Sufi. Jadi permulaannya nak bagi tahu walaupun kita ataupun saya yang akan menyentuh tajuk Sesatkah Ahli Sufi bukan bermakna saya ni ahli sufi, jangan. Saya ni hanya ahli sapi je. Sapi jantan. Jadi jangan anggap Mushtaq dia sentuh bab ahli sufi, dia ahli sufi. No. Saya hanya berkongsi apa yang kita belajar dan apa yang kita kaji dan sebagainya. Jadi sebelum kita mula ni saya agak segan lah. Sebab apa? Banyak di kalangan yang join ni di kalangan asatizah, di kalangan ahli ilmu seperti Ustaz Mursyid, apa lagi Ustaz Yusra, perasan Ustaz Yusra, itu Ustaz Faan, Ustaz Farhan, jadi itu Ustaz Syahiran. Jadi saya agak segan lah. Jadi kalau ada salah ataupun tersilap dalam menyampaikan maklumat, mohon tegurlah daripada antum semua, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah untuk liqah yang ketujuh ini kita akan membahaskan berkenaan dengan tajuk Sesatkah Ahli Sufi. Kenapa tajuk ini bagi saya agak penting? Kenapa akhir-akhir ni, bukan akhir-akhir ni, sebelum ini pun golongan ahli sufi banyak kali ditohmah sebagai golongan yang sesat. Jadi seperti mana yang kita maklum bahawa dengan begitu ramai yang memberi tomahan kepada golongan ahli sufi sesat ataupun tidak, jadi pada malam ini kita akan sentuh, betulkah ahli sufi ni sesat ataupun tak sesat? Ke betul sesat? Jadi insya-Allah kita akan kupas sedikit demi sedikit berkenaan dengan ahli sufi. Jadi pertama sekali sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkenaan dengan ahli sufi, kita nak hukum siapa ahli sufi itu, kita kena kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan ahli sufi. Sebab apa? Kita mengikut satu kaedah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Iaitu apa? Kita nak menghukumkan satu perkara itu, kita kena tahu dahulu terhadap sesuatu tersebut. Contoh, kalau kita nak tahu siapa ahli sufi, sesat ke ataupun tidak, kita kena kenal apa maksud ahli sufi ni. Jadi untuk permulaan ini saya menyentuh berkenaan dengan definisi ahli sufi. Okey, dekat dalam slide ni saya bawa 3 poin yang penting lah. Yang pertamanya, definisi ahli sufi. Nama ahli sufi ini diambil daripada siapa? Kalau tengok poin yang pertama ni, saya menukilkan daripada Qamus Al-Muhit, iaitu yang dikarang ataupun yang disusun oleh Syekh Fairul Abadi. Dia mengatakan bahawa ahli sufi ini berasal dari seorang lelaki yang digelar pada dia itu sufah. Digelarkan sebagai sufah. Asal nama seorang lelaki ini
iaitu Al-Ghaus Ibnu Mur, Ibnu Ud, Ibnu Tabiqah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar. Jadi Al-Ghaus ini digelarkan kepada dia itu sebagai gelaran sufah. Maka sebagian ulama menisbahkan nama ahli sufi itu kepada Al-Ghaus yang digelar sebagai sufah. Jadi pandangan yang pertama ini adalah pandangan yang dipegang oleh Ibnu Jauzi. Walau bagaimanapun pandangan yang pertama yang dinisbahkan kepada Al-Ghaus yang digelar sebagai sufah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa pandangan ini adalah pandangan lemah. Kerana apa? Kerana Al-Ghaus ataupun yang digelarkan sebagai sufah, Ibnu Jauzi menisbahkan kepada dia kerana Al-Ghaus ini adalah seorang lelaki yang menghabiskan umur hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahawa kalaulah ahli sufi ini dinisbahkan kepada seorang lelaki Al-Ghaus kerana ibadah dia menghabiskan umur hidup dia kerana beribadah kepada Allah, maka sahabat dan para tabi'in radhiyallahu taala anhum wa arda lebih layak untuk kita nisbahkan kerana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu lebih dikenali, lebih masyhur bahawa mereka itu adalah ahli ibadah. Maka pandangan yang pertama ini ditolak oleh sebagian ulama iaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu. Yang kedua, ada juga ulama yang menisbahkan maksud ataupun definisi ahli sufi ini dinisbahkan kepada ahli sufah. Ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Iaitu mereka yang tinggal di Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabat yang miskin. Di antaranya golongan ahli sufah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Zar dan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhum. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai persamaan dengan orang sufi dari segi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama menisbahkan ahli sufi ini kepada golongan ahli sufah. Walau bagaimanapun, pandangan kedua ini juga ditolak oleh para alim ulama. Di antaranya apa? Iaitu pengarang Qamus Al-Muhit, iaitu Syekh Fairuz Abadi, mengatakan bahawa kalaulah ahli sufi ini dinisbahkan dengan ahli sufah, ia adalah mempunyai masalah daripada sudut tata bahasa Arab. Kerana apa? Kalaulah ahli sufi akan dipanggil pada mereka itu sufi. Sufi iaitu dengan dua fa. Sedangkan perkataan sufi hanya mempunyai satu fa sahaja. Sufi, bukan sufi. Maka kata Syekh Fairuz Abadi, pandangan yang kedua ini adalah salah kerana mempunyai masalah pada tata bahasa Arab. Pandangan yang ketiga pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli sufi ini berasal daripada perkataan sofa. Apa maksud sofa? Iaitu suci. Suci. Sekalipun terdapat pendapat yang menyangkalnya dari segi bahasa, namun ini adalah pendapat yang sahih dan dipersetujui oleh kebanyakan ulama. Bahkan ada seorang ulama iaitu Abul Fathi Al-Busti yang wafat pada tahun 401 Hijrah pernah ataupun menyusun satu syair yang berbunyi tanaza'an nasu fil sufi wa ikhtalafu fi wa dhanhum mushtaqan min as-sawf walastu annahu hadal isma ghaira fata safa fasufi hatta summiya sufiya. Maksudnya apa? Manusia telah bercanggah pendapat di dalam memberikan makna sufi dan mereka telah berselisih pendapat padanya. Mereka menyangka bahawa ia iaitu makna sufi itu terbit daripada perkataan suf. Apa itu suf? Iaitu pakaian bulu kambing. Dan aku tidak sekali-kali memberikan nama ini melainkan kepada pemuda yang mensucikan dirinya. Maka ia menjadi suci sehingga dinamakan sebagai sufi. Jadi pandangan yang ketiga ini adalah pandangan jumhur ulama yang mana mereka menisbahkan ahli sufi itu kepada perkataan sofa, suci, bersih. Jadi orang yang sudah menyucikan hatinya,
barulah digelarkan sebagai ahli sufi. Sebab apa? Sebab kita kena tahu dalam dunia tasawuf ini terdapat 3 gelaran, 3 nama. Yang makruf di sisi kita ahli sufi. Ahli sufi ni siapa? Dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama adalah ahli sufi. Siapa ahli sufi? Iaitu orang yang telah berjaya ataupun selesai menjalani proses mujahadah. Dia telah membersihkan hatinya. Itu ahli sufi. Yang keduanya mutasawif. Siapa mutasawif ni? Adalah orang yang baru nak berjalan. Baru nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru nak menjalani dunia tasawuf. Baru nak berjinak-jinak membersihkan hati. Jadi orang yang masuk tariqah, ambil tarikat ni, ambil tarikat tu, dia belum lagi ahli sufi. Dia baru mutasawif. Baru nak belajar zikir. Baru nak belajar bagaimana nak mensucikan. Ramai orang salah mengitlakkan nama ahli sufi kepada orang yang bukan layak. Oh, masuk tarikat je ahli sufi. No. Ahli sufi ni siapa? Seperti mana kata Abul Fath dah. Dia mengatakan bahawa aku tidak akan menamakan ahli sufi itu melainkan kepada orang yang sudah bersih hatinya. Jadi ahli sufi adalah orang yang sudah membersihkan hatinya. Yang keduanya mutasawif. Orang yang baru nak berjinak-jinak. Yang ketiganya mustaswifah. Mustaswifah. Kalau tengok dalam kitab Kashful Mahjub yang dikarang oleh Al-Imam Hujwiri, dia mengatakan bahawa golongan mustaswifah ataupun mutamaswifah. Mutamaswifah ini disebut oleh Syekh Zaki Ibrahim. Tapi sama je, mutamaswifah dengan mustaswifah sama je. Cuma daripada sudut lafaz je berbeza. Siapa mutamaswifah ataupun mustaswifah? Iaitu orang yang dakwa-dakwi dirinya ahli sufi. Daripada sudut zahir, Masya Allah, sorbannya 70 meter, jubahnya 5 helai, kain ridak atas bawah, semua penuh. Tapi hatinya busuk, ya Rabbi. Hanya Allah saja yang tahu. Itu adalah golongan mutamaswifah ataupun mustaswifah. Hanya dakwa-dakwi sahaja. Jadi kita kena tahu yang mana ahli sufi, yang mana mutasawwif, yang mana mustaswifah. Jadi kita kena tahulah. Jangan kita tersalah letak, oh orang ni ahli sufi, ni ahli sufi, semua ahli sufi payahlah. Tak, habis kat situ. Selepas kita tahu berkenaan dengan definisi ahli sufi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena tahu juga siapakah ahli sufi. Selepas kita tahu definisi ahli sufi, diambil daripada perkataan mana, kita kena tahu juga siapa ahli sufi ni. Sebelum kita pergi slide yang seterusnya, tengok bawah tu, saya ada tulis tariquna muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Iaitu apa? Jalan kami bersangkut paut, iaitu terikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Slide hilang ke? Tak ada Ustaz, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ada lagi Ustaz, boleh teruskan. Jadi saya bawa satu kalam yang ajib. Tak, kalam yang ajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tariquna muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Jalan kami, iaitu jalan ahli sufi, jalan tasawuf ini muqayyadun, terikat dengan Al-Quran dan hadis. Ini kalam siapa ni? Ini adalah kalam Sayyidus Ta'ifah, Imam Sufiyah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Iaitu Imam Junaid adalah penghulu, ketua bagi semua ulama sufi. Dia kata apa? Jalan kami, jalan ulama sufi, jalan ahli sufi, jalan tasawuf, dia berkait rapat dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham daripada kalam Al-Imam Junaid Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang dia kata? Kalau golongan ahli sufi yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan jalan ahli sufi. Sebab apa? Imam Junaid dah bagi dah guideline, dobit. Apa jalanan sufi yang bawa? Apa sumber ahli sufi?
Iaitu apa? Bil kitabi was sunnah. Pegang maulihat ni. Tak. Kalau kita nampak ada orang claim, oh aku ni ahli sufi. Tengok amal ibadat dia, muamalat dia itu bersangkut rapat tak dengan kitab dan sunnah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi siapakah ahli sufi ni? Cuba kita tengok slide. Dalam slide ini saya nukilkan daripada kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillati Sufiyah yang dikarang Syekh Yusuf Khattar. Dia kata apa? Ahli sufi itu adalah mereka tidak melalui selain dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli sufi itu? Ahli sufi itu adalah mereka tidak melalui, melainkan mereka akan jalan ikut jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan gerak dan diam mereka itu melainkan terbina di atasnya itu kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Setiap tindak tanduk ahli sufi, pergerakan mereka, muamalah mereka tidak lari daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok dalam kitab Al-Luma' fi Tasawuf yang dikarang Abu Nas Siraj radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Ahli sufi merupakan golongan yang mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk kitab Al-Luma' fi Tasawuf. Dia kata apa? Ahli sufi itu merupakan golongan yang mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan kalam Al-Imam Junaid Baghdadi. Dia kata apa? Tariquna muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Jalan ahli sufi itu berkait rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Sama dengan dalam kitab Al-Luma' fi Tasawuf. Mereka menyeru kepada kesempurnaan akhlak. Golongan ahli sufi ni mengajak semua umat Islam untuk membersihkan hati mereka, menyempurnakan akhlak mereka dan membincangkan berkenaan dengan ketinggian ahwal, hal-hal maqam-maqam dan kelebihan-kelebihan beramal seperti hakikat taubat dan sifatnya kembali kepada taubat, martabat orang bertaubat serta hakikatnya martabat orang bertaubat. Itu ahli sufi. Mereka menyeru kepada kesempurnaan akhlak. Iaitu apa? Golongan ahli sufi ni mengikut ataupun meneruskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata apa? Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Iaitu kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bu'istu, aku diutuskan li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat Islam. Jadi ahli sufi ini mereka meneruskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap golongan, setiap ulama ada bidang dia. Kalau ulama akidah, bidang dia adalah mengenalkan umat kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama fiqh pula, dia mengajar umat Islam bagaimana nak beribadah, bermuamalah dengan Allah daripada sudut zahir. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua amalan zahir. Manakala ulama tasawuf ataupun ulama ahli sufi ini, tugas mereka apa? Menyeru kepada kesempurnaan akhlak. Itu tugas dia. Masing-masing ada tugas dia. Jangan kata, ahli sufi ni apa ni, tak fokus kepada akidah. Jangan kata lagu tu. Masing-masing ada tugas dia. Jadi golongan ahli sufi, ulama sufi ni, tugas dia apa? Menyeru kepada kesempurnaan akhlak berdasarkan hadis bu'istu li utammima makarimal akhlak, dan membincangkan berkenaan dengan ketinggian ahwal. Iaitu apa? Membincangkan berkenaan akhlak, itu membincangkan berkenaan dengan ketinggian ahwal. Nafsu, daripada nafsu ammarah, lepas tu mujahadah, naik nafsu lawamah, mujahadah lagi, naik nafsu mulhamah, mujahadah lagi, naik nafsu mutmainnah, tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas mutmainnah, naik sikit nafsu radiyah, redha dengan apa tiap-tiap yang Allah telah tentukan ke atas diri mereka. Lepas naik radiyah, naik marudiyah, Allah meredai mereka.
Habis mardiyah naik kamilah. Had tu nafsu para anbiya wal mursalin. Sempurna. Sempurna. Had tu perbahasan yang dibawa oleh golongan ahli sufi. Nak didik hati kita daripada satu nafsu kepada satu nafsu, daripada satu nafsu kepada satu nafsu. Bukan cerita apa pun. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan hati dia, rugilah orang yang mengotorkan hati dia. Allah puji orang yang orang yang bersihkan hati dia. Hak tu tugas ahli sufi. Dia menyuruh, mengajak semua umat Islam menyempurnakan akhlak, bersihkan hatinya daripada segala sifat-sifat mazmumah dan hiasi diri mereka, hati mereka dengan semua sifat-sifat mahmudah. Itu ada konsep 3T. Konsep 3T dalam tasawuf. Apa dia? Takhalli, tahalli dengan tajalli. Takhalli ni apa? Iaitu membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Lepas kita bersih, buang sifat-sifat yang terkeji itu, kita hiasi tahalli. Kita hiasi hati kita pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sifat-sifat yang baik. Sabar, redha dan sebagainya. Habis kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat baik, barulah tajalli. Allah campakkan cahaya dalam hati kita. Datanya khusyuk dan sebagainya. Hak tu proses dalam ilmu tasawuf. Habis bab situ. Jadi selepas kita kenal siapa ahli sufi ni, kita masuk tajuk baru. Apa dia? Adakah ahli sufi itu tergolong dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah? Betul ke ahli sufi ini ahli sunnah wal jamaah ke ahli punawaranah? Sebab apa? Ada juga sebahagian daripada kita mengaku Asy'ariyah. Tapi mereka menolak golongan sufi. Jadi betul ke ahli sufi ni ahli sunnah ke bukan? Kita tengok pandangan sebahagian ulama. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi membahagikan ahli sunnah wal jamaah kepada 8 kumpulan. Boleh tengok dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Ini kitab dia. Kitab dia. Ada sebut dalam kitab ini bahawa Al-Imam membahagikan ahli sunnah wal jamaah kepada 8 kumpulan. Di antaranya adalah golongan ahli sufi. Golongan ahli sufi yang zuhud. Mereka redha dengan apa yang telah ditentukan. Merasa cukup dengan apa yang direzekikan, qanaah. Akidah mereka adalah tauhid, menafikan tashbih. Bukan tashbih Allah ni Allah tu tak. Mereka menafikan tashbih. Mazhab mereka adalah tauhid kepada Allah dan bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi memasukkan golongan ahli sufi di dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tengok dalam kitab Tahrirul Matalib yang dikarang Syekh Al-Baqi Al-Qumi radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Ketahuilah bahawa ahli sunnah wal jamaah kesemuanya mereka itu bersepakat di atas satu pegangan yang pada pegangan itu membahaskan berkenaan dengan apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka berbeza pada jalan dan kaedah untuk sampai kepadanya. Maka mereka yakni ahli sunnah wal jamaah itu adalah merangkumi 3 kumpulan, iaitu ahli hadis, ahli nazar al-aql, iaitu Asy'ariyah dan Hanafiyah, iaitu Maturidiyah, dan ahli wujdan dan kasyaf, iaitu prinsip mereka adalah prinsip ahli nazar dan hadis pada permulaan dan kasyaf dan ilham pada pengakhiran. Maksudnya apa? Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketiga-tiga kumpulan ini adalah sepakat di atas satu pegangan, iaitu membahaskan berkenaan dengan apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil atas Allah, apa yang harus bagi Allah. Semua sepakat. Cuma cara nak memahami sifat wajib, cara nak memahami sifat mustahil, cara nak memahami sifat harus beza. Masing-masing ada kaedah. Kalau tengok dalam kitab Mausu'ah Al-Farqu
apa Al-Farqu Al-Mazahib, tak silap saya. Mana kitab dia? Ni. Mausu'atul Firaqi wal Mazahib fil Alamil Islami. Kitab ni. Saya ada photostat je. Ada sebut bahawa dalam proses ma'rifatullah ni, nak mengenal Allah ni ada dua jalan. Yang pertamanya adalah golongan ahli mutakallim. Golongan mutakalimin. Yang mana golongan mutakalimin ini, mereka menggunakan metod nazar. An-nazru wal istidlal. Iaitu dengan cara berfikir dan sebagainya. Tetapi untuk kumpulan yang kedua itu, cara mereka untuk dapat ma'rifatullah dengan cara riyadah. Riyadah dengan membersihkan hati. Iaitu adalah golongan ahli wujdan dan kashfi. Golongan ahli sufi. Setiap orang ada cara mereka untuk sampai kepada ma'rifatullah. Yang penting, mestilah cara itu muqayyadun bil kitabi wa sunnati. Bersangkut kait rapat dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad yang dikarang oleh Al-Imam Rifa'i Al-Kabir, salah seorang tokoh ulama sufi besar. Al-Imam Rifa'i, dia kata apa? Pelihara akidah kamu daripada berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kerana berpegang pada zahir itu adalah asal kekufuran. Kita pegang makna-makna zahir yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu seperti sebahagian golongan mengatakan bahawa yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Dia terjemahkan yad itu dengan tangan. Maka Al-Imam Rifa'i Al-Kabir radhiyallahu ta'ala dia kata apa? Peliharalah akidah kamu daripada berpegang dengan zahir ayat. Jangan kita pegang dengan makna zahir. Yad tu apa? Dengan anggota, jangan lagu tu. Sebab apa? Kata Al-Imam, kerana berpegang pada zahir itu adalah asal kekufuran dan wajib ke atas kamu dan setiap mukallaf pada masalah mutasyabihat adalah beriman bahawa ianya itu kembali kepada masalah mutasyabihat itu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan kepada kita untuk memperincikan ilmu takwil. Kalau ada keperluan kita takwil, maka jalan yang selamat adalah jalanan salaf, iaitu apa? Menyucikan Allah daripada segala yang membawa makna zahir dan serahkan, yakni tafwid makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tengok daripada kalam Al-Imam Rifa'i Al-Kabir radhiyallahu ta'ala yang dinukilkan di dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad, iaitu apa? Apa yang kita faham? Bahawa Imam Rifa'i mengatakan bahawa pegangan dia itu adalah tafwid. Dengan makna apa? Tak takwil. Takwil apabila ada keperluan sahaja. Sebab apa? Dia kata jalan yang selamat adalah tafwid, serahkan. Di samping kita tanzihkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan, kemudian kita serahkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tengok dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah yang dikarang Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia kata apa? Ketahuilah wahai saudaraku, ahli sufi bersepakat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang satu, yang esa, tiada dua baginya nya Allah, suci daripada teman dan anak, penguasa yang tiada sekutu baginya bagi Allah, tiada pencipta dan tidak ada yang mentadbir selain darinya nya Allah, kewujudannya nya Allah adalah dengan zat yang tidak berhajat kepada yang mewujudkannya. Tidak, tetap setiap yang ada berhajat kepadanya, bukan tetap, tetapi ada typo tu. Tetapi setiap yang ada berhajat kepadanya nya Allah, iftikar pada kewujudannya nya makhluk. Tengok kalam ataupun pandangan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Sya'rawi di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Al-Anwarul Qudsiyah. Dia kata apa? Ahli sufi ini bersepakat bahawa Allah tu esa, tiada dua baginya, tiada sekutu dan sebagainya. Jadi kita faham bahawa pegangan ulama sufi ini sama dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah.
Berkata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, tauhid itu adalah menunggalkan kidam, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada hadis makhluk. Berkata Al-Imam Kushairi sahibur risalah, sesungguhnya semua ulama sufi membina akidah mereka di atas akidah yang sahih. Mereka memelihara akidah mereka daripada i'tikad yang bid'ah. Dan mereka berpegang dengan apa yang dipegang oleh ulama salaf dan ahli sunnah. Pegang daripada apa? Daripada tauhid yang tidak ada padanya tasbih dan ta'til. Itu pegangan ulama ahli sufi. Kalau tengok dalam kitab At-Ta'aruf yang dikarang oleh Syekh Kalabazi, dia kata apa? Istama'ati sufiyati. Apa istama'ati sufiyatu? Anna Allah Ta'ala la yahwihi makan wala yajri bil zaman atau kama qala. Kata Syekh Kalabazi dalam kitab At-Ta'aruf, dia kata apa? Istama'ati sufiyatu, ulama sufi telah bersepakat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala la yahwihi makan, tidak bertempat, wala yajri bil zaman, tidak bermasa. Telah sepakat, kata Syekh Kalabazi dalam kitab At-Ta'aruf. Maka kesimpulan daripada ni, kita baca semua pandangan-pandangan ulama sufi. Tak? Bahawa ulama sufi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beriktikad, berakidah seperti mana yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya, adakah akidah ataupun ulama ahli sufi ini termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Fikirlah selepas kita terang satu persatu akidah mereka lagu mana. Sama ke tidak ataupun salah. Allah bagi akal, kita fikir. Tak, kita dah terang satu persatu. Kalau tak boleh fikir, tak tahulah makan kismis lebih sikit kot. Tak. Habis kat situ, tengok pula pandangan ulama terhadap tasawuf dan ahli sufi. Ada ke ulama kritik? Ada ke ulama khabar tasawuf dan ahli sufi ni ayat acak? Kita tengok pula. Pandangan ulama yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mengambil tarikat dari Abu Qasim An-Nash'abazi. Beliau berkata, aku mengambil dari Ash-Shibli. Beliau iaitu Ash-Shibli ambil daripada Sari As-Saqati. Iaitu Sari As-Saqati ambil tarikat daripada Ma'ruf Al-Kharki. Al-Ma'ruf Al-Kharki ambil tarikat daripada Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i beliau mengambil ilmu dan tarikat dari Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan semua ulama memuji dan mengakui keutamaan beliau. Tengok, Al-Imam Abu Hanifah pun mempunyai tarikat yang diambil oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Yang mana Abu Ali Ad-Daqqaq pula ambil daripada Abu Qasim sampailah kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum. Pandangan yang kedua pula, Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Siapa yang berfikir tetapi tidak bertasawuf, maka dia akan jadi fasik. Siapa yang bertasawuf tapi tidak berfik, maka dia akan menjadi zindik. Dan siapa yang menghimpunkan keduanya, fik dan tasawuf, maka dia telah memilih jalan yang hak, yang sebenar. Jadi daripada kalam Imam Malik ni ma'ruf. Dah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ma'ruf kalam ni kak. Kalam Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sana. Jadi daripada kalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalam Imam Malik ni kita dapat faham dah. Kita tahu dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bahawa Imam Malik pun menerima tasawuf. Tak, menerima tasawuf. Sebab itulah Al-Imam kata apa? Perlu menghimpunkan kedua-dua, tasawuf dengan fiqh. Yang ketiganya Al-Imam Syafi'i, Imamuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Aku bersama ahli sufi
dan mengambil faedah dari mereka-mereka ahli sufi itu, ambil apa? 3 perkara. Pertama, waktu itu umpama pedang yang jika engkau tidak mematahkannya pedang itu, maka ia akan mematahkan kamu. Kedua, jiwamu jika tidak disibukkan dengan hal yang benar, nescaya engkau akan disibukkan dengan hal yang batil. Ketiga, ketiadaan adalah penjagaan. Daripada kalam Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, iaitu apa? Aku bersama ahli sufi. Iaitu apa? Imam Syafi'i bergaul rapat dengan dengan ulama-ulama sufi. Bahkan antara guru tarbiyah Imam Syafi'i iaitu Imam Waqi'. Ma'ruf, syair, tak? Syakautu ilal Waqi', tak? Imam Syafi'i mengadu dekat gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi', tak? Berkenaan dengan buruknya hafalan Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab ternampak sikit je aurat. Bukan nampak, ternampak. Ternampak, bukan nampak kalau kita nampak. Imam Syafi'i ternampak, terkilas lagu tu je. Rosak hafalan Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Ada guru tarbiyah Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Al-Imam menasihati anaknya, wahai anakku, hendaklah kamu bersama dengan ahli sufi. Sesungguhnya mereka melebihi kita dengan banyaknya ilmu, muraqabah, takut kepada Allah, zuhud dan tinggi himmahnya. Asalnya Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia mengkeji golongan ahli sufi ni. Dia pernah memberitahu kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu menghampiri, jangan kamu bergaul dengan golongan sufi. Sebab apa? Kerana golongan sufi itu sedikit pengetahuan hukum syariat Allah. Itu mula-mula nasihat Imam Ahmad kepada anak dia. Tetapi selepas Imam Ahmad bin Hanbal bergaul, bertemu dengan salah seorang ulama sufi iaitu Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Selepas dia faham cara berfikir golongan ahli sufi ni, terus dia menasihati anak dia, ya waladi alaika bimujalasati haula'il qaum fa innahum zadu alaina bikasratil ilmi wal muraqabah. Dan sampai habis. Tak. Wahai anakku, hendaklah kamu bersama dengan ahli sufi. Sesungguhnya mereka melebihi kita dengan banyaknya ilmu, muraqabah, takut kepada Allah, zuhud dan tinggi himmahnya. Mula-mula Imam Ahmad larang. Sebab apa? Mungkin Imam Ahmad tak tahu bagaimana keadaan golongan ahli sufi. Selepas Imam Ahmad mulazamah dengan salah seorang ulama sufi pada zaman tersebut iaitu Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, terus Imam Ahmad nasihat anak dia balik. Wahai anakku, duduk dengan golongan sufi. Sebab apa? Dia dah faham dah. Dia dah faham cara berfikir golongan ahli sufi lagu mana. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Ada sebut satu persatu banyak pandangan para alim ulama terhadap golongan ahli sufi. Saya bawa 4 je lah. Memadai 4 mazhab. Tak? Habis kat situ, kita tambah sedikit fawaid. Nama-nama ulama fiqh dan hadis yang menjalani tasawuf ataupun tarikat. Ini saya bawa 10 je lah. Banyak. Tak? Ini yang saya main tulis lah. Tak? Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah yang tadi kita dah cerita tadi dah. Iaitu Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Yang keduanya Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdis Salam. Yang mana Imam Izzuddin ni duduk di bawah tarbiyah Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Yang ketiga Al-Imam An-Nawawi, yang mana Al-Imam Nawawi duduk di bawah bimbingan Syekh Yasin Al-Mazzin. Yang keempat Al-Imam Ibnu Daqi Al-Aid, duduk di bawah bimbingan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Al-Imam Zahabi mengakui memakai khirqah dari Syekh Muhaddis Riyauddin Isa Ibnu Yahya Al-Ansari. Khirqah ni apa? Khirqah ni satu pakaian simbolik. Dia ala-ala bai'ah lah. Tak, memakai khirqah, jubah dan sebagainya. Khirqah ni kadang-kadang ada daripada kopiah, ada jubah. Tengoklah. Yang keenam, Al-Imam Ibnu Mulakkin mempunyai silsilah tarikat dengan Syekh Abdul Wahid Ibnu Zaid. Yang ketujuh, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mana Imam Jalaluddin itu di bawah tarbiyah Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Tak.
Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali di bawah bimbingan Syekhul Islam Abdul Qadir. Yang ke-9 Al-Imam Zakaria Al-Ansari di bawah bimbingan Syekh Al-Ghamri. Yang ke-10 Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pemilik Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia duduk di bawah bimbingan Syekh Abu Madyan Al-Ghaus. Boleh tengok dalam kitab Tarikat dari Neraca Syariat yang dihimpun oleh Kiai Nur Hidayat hafizahullah ta'ala. Benarkah Imam Syafi'i menolak tasawuf? Sebab apa saya bawa tajuk ni? Benarkah Imam Syafi'i menolak tasawuf? Sebab sebahagian golongan yang memusuhi tasawuf, memusuhi ahli sufi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka akan bawa kalam Imam Syafi'i ni. Seolah-olah ni Imam Syafi'i kata lagu ni, takkan nak ikut golongan ahli sufi kot. Jadi betul ke Imam Syafi'i tolak sufi, tolak tasawuf ni? Kita tengok Ustaz. Nombor 1, sebahagian golongan yang memusuhi tasawuf, mereka akan membawa kalam Imam Syafi'i sebagai menyokong pemahaman mereka. Seperti apa? Asasu tasawufi alal kasli. Asas tasawuf itu berdiri di atas kemalasan. Kalau tengok daripada sudut zahir kalam Imam Syafi'i ini, nampak tasawuf ini macam buruk menok. Tak. Keterangan daripada Al-Imam Ibnu Jauzi terhadap kalam Imamuna Syafi'i bahawa kalam ini ditujukan kepada golongan sufi yang tergesa-gesa mendapatkan derajat kewalian dengan cara zuhud dan tergesa-gesa mencari dunia. Kalam asasul tasawufi alal kasri ini adalah ditujukan kepada golongan sufi yang tergesa-gesa ingin mengejar darjat kewalian. Sebab apa? Maqasid ilmu tasawuf ni, tujuan kita mempelajari ilmu tasawuf ini untuk apa? Untuk menyucikan hati. Kalau tengok dalam kitab Mafhum Tasawuf, maksud tasawuf itu apa? Khulusul batin minal qadarat wasyahwat, membersihkan hati daripada segala kekotoran dan nafsu syahwat. Itu tujuan kita belajar tasawuf. Bukan nak jadi wali ke, nak dapat maqam, boleh terbang atas langit, jalan atas air. Hak tu kalau nak terbang atas langit boleh belajar dengan burung, nak jalan atas air belajar dengan ikan. Kita ni nak jadi hamba Allah, bersihkan hati. Ini yang dituju oleh Imam Syafi'i kepada golongan sufi yang tergesa-gesa nak mendapat derajat wali, nak jadi wali, nak terbang, nak lipat bumi. Tak. Hak tu bukan tujuan utama bila kita masuk dalam dunia tasawuf. Tak. Tujuan utama kita yang kemuncaknya adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah dengan makna yang hakikat. Bukan sekadar ana al-fakir. Al-fakir mushtaq. No. Al-fakir itu apa? Kena faham hakikat dia. Jadi tujuan kemuncak ilmu tasawuf ni hanyalah menyucikan hati dengan cara yang berbeza, mengikut tarbiyah para guru, para mursyid. Boleh rujuk kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi. Nombor 2, kalam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi zuhru illa wajadtahu ahmaqa. Maksudnya apa? Sekiranya seorang lelaki mempelajari ilmu tasawuf dari pagi, maka sebelum waktu zuhur, kamu akan melihat dia sebagai seorang yang dungu. Ahmaqa. Saya malah tulis bodoh. Nampak macam kasar. Saya tulislah dungu. Nampaklah lembut sikit. Lagi saya tulis bodoh. Mushtaq ni kasar berbenar. Tak. Tulislah dungu. Nampaklah lemah sikit. Tak. Lemah lembut. Jadi kalau tengok pada Zuhair ni tak. Daripada Zuhair, kalau Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i kata apa? Kamu tidak akan melihat seorang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjalani ilmu tasawuf waktu pagi, sebelum waktu zuhur, kamu dah nampak dah dia ni orang bodoh. Pada Zuhair, kalau Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i macam memusuhi ilmu tasawuf je. Tengok kalam ketiga pula. Kalam Imamuna Syafi'i, dia kata apa? Maksudnya seorang sufi tidak akan benar-benar menjadi sufi sehingga dia memiliki 4 sifat. Apa itu 4 sifat? Iaitu nak terjemah 4 sifat, nak tafsir. Mereka yang pemalas, banyak makan, banyak tidur,
dan banyak urusan yang tidak ada gunanya. Pada Zuhair tengok kalam kedua dan kalam ketiga ni, Masya Allah, Imam Syafi'i macam memusuhi ilmu tasawuf je. Kita pun malas lah masuk ilmu tasawuf. Sekadar tauhid dengan fiqh je lah. Tasawuf malas. Sebab apa? Imam Syafi'i dah larang. Dah menggambarkan tasawuf ni buruk dah. Tapi kena tengok apa yang dihuraikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi terhadap kalam Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Apa jawapan Imam Al-Baihaqi? Dia kata apa? Apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah seseorang yang masuk jalanan sufi hanya memadai dengan gelaran sufi. Masuk tarikat, aku ahli tarikat. Memadai dengan pegang, aku ahli tarikat. Aku Naqsyabandi, aku Syazili, aku Ahmadi, aku Syatiri. Semua nak bangga aku ni ahli tarikat. Memadai dengan nama sahaja. Hak tu Imam Syafi'i marah tu. Hak tu yang dituju kepada golongan sufi yang memadai dengan nama sufi, dengan nama tarikah, tanpa memahami makna ajaran tasawuf yang sebenar. Apa ajaran tasawuf yang sebenar? Dan sebagainya. Meninggalkan segala urusan dunia dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Ibrahim Ibnu Al-Maulid mengatakan bahawa makna kalam Al-Imam Syafi'i adalah tomahan terhadap golongan sufi yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Adapun ahli sufi yang bersih kesufian mereka dan beramal dengan amal syariat, Al-Imam Syafi'i mengambil faedah dan bergaul dengan mereka-mereka itu ahli sufi. Boleh rujuk dalam kitab buku tarikat dari neraca syariat yang disusun, yang dihimpun oleh Kiai Nur Hidayat Hafizahullah Ta'ala. Okey, selepas itu kita tengok sumbangan ulama tasawuf di dalam dunia ilmu. Nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu bahawa ulama-ulama sufi ni bukan duduk di atas tikar sajadah pegang tasbih gintil Allah dah. Ada sumbangan besar juga dalam bidang ilmu. Bahkan golongan ulama sufi pun ada sumbangan besar dalam memperjuangkan perang. Bukan duduk ada sufi ni atas sejadah gintil tasbih. Cukup masa solat, lepas tu tidur. Bukan lagu tu. Itu sebahagian. Tapi kita kena tahu juga ada juga ulama sufi yang mempunyai sumbangan dalam bidang ilmu ni. Yang masyhur Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Antara kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali adalah, tengok dalam bidang usuluddin dan akidah, Arba'in fi usuluddin, Al-Iqtisad fi i'tiqad, Tahafud al-Falasifah, iaitu dia kritik terhadap Ibn Rushd, Faisal Tafriqah bainal Islami wal Zanadiqah. Tengok nombor 2, bidang usul fiqh, falsafah dan tasawuf. Banyak lagi ni. Ini yang anda bawa sikit-sikit lah. Al-Mustashfa min ilmil usul, Mishkatul Anwar, Al-Maqsan Al-Asna, Fadail Batiniyah, Ihya Ulumiddin, Al-Munkis Minad Dolal, Al-Wasid, Al-Basid, Al-Wajiz, Minhajul Abidin. Banyak lagi karangan Imam Ghazali. Nak bagi tahu apa? Ulama sufi pun ada sumbangan dalam dunia ilmu. Bukan duk berzikir sahaja. Yang keduanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ma'ruf, siapa tak kenal Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Dia juga walaupun dia ulama fiqh, ulama usul dan sebagainya, beliau juga, Al-Imam juga adalah ulama sufi. Di antara karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Khulasah Al-Fawaid Al-Muhammadiyah, Tufatul Tullab, Asnal Matalib, bukan Matalin tu, Matalib, typo tu. Al-Ghural Al-Bahiyah, Hasyah ke atas Jam'ul Jawami', Risalah Risalah fi Istilahat As-Sufiyah, Al-Futuhat Al-Ilahiyah, Syarah Mukhtasar Muzani, Syarah Sahih Muslim, Tuhfatul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Tahrir Tangkih Al-Lubab, Syarah Arba'in An-Nawawi, banyak lagi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di antara kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid As-Sufiyah, Al-Anwarul Qudsiyah fi Bayani Adab Al-Ubudiyah At-Tabaqatul Kubra. Tabaqatul Kubra ni kitab yang menghimpun berkenaan dengan sejarah hidup ulama-ulama sufi. Al-Fathul Mubin fi Jumlah min Asrariddin, Al-Kawkab Asy-Syahik fil Farq
fil farqi bainal murid as-sadiq wa ghair as-sadiq, al-bahrul mawrud fil mawathiq wal uhud. Banyak lagi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ini makruf. Tak, siapa tak kenal Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sahibu ratib Al-Haddad, di antara kitab karangan Al-Imam Risalah Adab Sulukin Murid, Risalah Muawanah, An-Nafais Al-Ulwiyah fil Masail Sufiyah, Ad-Da'wah At-Tamah, An-Nasa'i Ad-Diniyah, At-Tasbitul Fuad, Al-Ithafus Sa'il. Banyak lagi karangan-karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Haddad. Tamat, habis dah. Kejap je dah. Tak boleh lama-lama. 9.50. 9.50 kita habis awal no. Baguslah tu habis awal. Lama-lama buat apa dah? Takat itulah perkongsian kita pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, syukur Ustaz kerana menjelaskan sedikit tentang tasawuf pada malam ini dan memberi pencerahan kepada kami. Dan disebabkan kita habis awal pada malam ini, kami akan memberi ruang kepada antum jika ada apa-apa soalan yang mahu ditanya kepada panel kami, dan insyaAllah akan panel kami menjawabnya. Jadi bolehlah bertanya jika ada apa-apa soalan. Tak ada soalan kot no. Jelas dah nak soalan apa dia. Semua jelas habis awal dia Ustaz. Tak ada soalan dah, jelas dah. Boleh nak bai'ah. Boleh nak bai'ah dengan ana, boleh. Bawa ayam KFC, set dinner plate. Adakah tarekat yang dibawa oleh Maulana Hisham Kabbani diharamkan di Malaysia? Jika ya, kenapa? Ya, diharamkan. Kenapa? Kena PM sebelah. Tak boleh lah. Kita hormat pandangan Jaki dan sebagainya. Ya, haram. Tarekat ini dibawa oleh Maulana Hisham Kabbani. Ya, haram, kita akur. Itu je. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Adakah ritual ahli sufi hari ini seperti zikir menari? Soalan ni ana dah target dah, mesti akan ada orang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Adakah ritual ahli sufi hari ini seperti zikir menari, tabaruk kubur wali dan berdoa padanya sama seperti tarekat sufi Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal? Wallahu ta'ala alam. Ana pun tak sempat hidup pada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi ana tak tahu dah adakah para imam itu ada mengamalkan zikir menari ke, tabaruk kubur wali ke, berdoa padanya ke, itu ana tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Berkenaan dengan zikir menari ni khilaf di kalangan ulama sufi sendiri. Ada ulama sufi yang mengharuskan zikir menari ni, kita sebut dengan nama zikir menari nampak buruk berbenar. Berzikir sambil menari lagu mana? Poco-poco ke? Bila kita istilahkan dengan zikir menari, dengar macam buruk berbenar. Orang Perak khabar. Tak. Dia punya istilah ar-raqsu. Ar-raqsu. Kalau zikir menari ni nampak teruk berbenar tak? Tapi itulah makruf di Malaysia ni zikir menari. Wallahu ta'ala alam. Berkenaan dengan tabaruk kubur wali ni, itu boleh tengok kisah-kisah tak? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, banyak mereka menziarahi kubur orang-orang soleh. Bahkan Imam Syafi'i pun menziarahi makam Imam Abu Hanifah. Boleh tengok. Wallahu ta'ala alam. Maaf Ustaz, apakah cadangan kitab untuk orang yang baru nak belajar tentang ilmu tasawuf? Kalau ikut pandangan ana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tengok ataupun baca ataupun menadah kitab Penawar Bagi Hati. Hak tu komplit dah. Lepas dah fardu ain. Iaitu membicarakan berkenaan dengan anggota 7 yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ataupun kalau nak bahasa Arab, mafhum tasawuf pun ada. Mafhum tasawuf ataupun Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali.
Jelas tapi tak faham kenapa selalu ada yang tak sebati di antara Asy'ariyah dan yang satu lagi tu selalu kat tweet line Twitter tak faham, tinggi sangat ilmunya. Apa yang dibincang dekat Twitter tu jangan sibuklah, biarlah demo nak gaduh tu gaduh lah. Kita orang awam ni beramai macam biasa dah. Tak. Lantak ke demo nak bergaduh. Tak. Bergaduh tak ada faedah pun, biar ke demo. Demo tak ada benda-benda faedah nak buat lah tu bergaduh tu. Ustaz, macam mana nak tahu dawabit mursyid yang salimah? Hak ni soalan kemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dawabit mursyid, kalau tengok dalam kitab Haqaiq Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syazili radhiyallahu taala anhu, dia ada meletakkan dawabit iaitu guideline untuk kita meneliti mursyid yang salimah. Ada empat. Iaitu yang pertamanya, kata Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syazili radhiyallahu taala anhu, yang pertamanya hendaklah dia itu alim. Sekurang-kurang dia mengetahui hukum hakam bersangkut paut dengan fardu ain, berkenaan dengan solat dan sebagainya. Tak disyaratkan dia mengetahui furuk masalah furuk, tak. Dia kemah ataupun alim berkenaan dengan fardu ain, sekira-kira kalau murid dia bertanya kepada dia boleh jawab. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayyakuna arifan billah. Dia mesti arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah, tahqiq akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hati dia. Ayyakuna arifan billah. Yang ketiganya, dia mesti mengetahui selok belok cara nak merawat hati orang. Kalau dia nak tahu cara selok belok untuk merawat hati orang, dia mesti duduk di bawah tarbiyah. Dengan maksud apa? Dia kena dapat tarbiyah dahulu kalau dia nak jadi mursyid. Dia kena dapat tarbiyah dahulu. Macam mana dia nak tarbiyah orang kalau dirinya tak ditarbiyah? Dia kena tarbiyah dulu. Yang keempat, mesti mendapat keizinan daripada guru mursyidnya untuk dia bimbing orang. Maksudnya apa? Mesti ada sanad. Mesti ada ijazah yang jelas daripada guru. Sebab apa? Akhir-akhir ni banyak orang yang dakwa-dakwi, aku mursyid tarekat, aku syekh tarekat. Tengok dia punya ijazah dia, silsilah dia. Betul ke? Tengok. Sambung ke tak sampai Rasulullah ataupun terputus. Ada 4. Boleh rujuk dalam kitab Haqaiq Tasawuf. Ustaz, seperti yang Ustaz katakan, makam yang tertinggi makam kamilah makam para anbiya. Adakah seorang sufi boleh sampai makam tersebut? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu. Assalamualaikum, nak tanya apa pendapat pada orang yang bersibuk-sibuk pada hal hakikat makrifat tetapi bermudah-mudahan dalam pelaksanaan syariat. Hak ni masalah akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak. Hak ni masalah akhir zaman ni. Semua nak dapat makrifat. Semua nak hakikat. Makrifat, hakikat tak boleh nak belajar. Kalau ada orang buka daurah kitab makrifat, mudahlah. Gebang orang Perak ke apa. Nipu je lah. Mana ada makrifat, hakikat tak boleh belajar. Nak dapat hakikat, nak dapat makrifat, dia kena amal syariat. Berdasarkan satu asar. Kalau tak silap saya, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahawa ini adalah kalam Nabi Isa AS, iaitu apa? Man amila bima alima warrasahullahu ta'ala ilmun ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada, warrasahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewarisi kepada dia itu satu ilmu malam ya'lam, yang dia tak tahu. Dengan syarat apa? Amila bima alima. Kena beramal dengan ilmu yang dia ada. Barulah dapat satu ilmu. Ada ulama kata ilmu laduni, ada kabur hakikat, ada makrifat. Tapi dengan syarat apa? Kena beramal. Beramal dengan syariat dahulu. Zaman sekarang ni tak nak syariat, nak makrifat saja. Jenuh. Tak, jenuh lagu tu. Tak nak solat, nak berzikir. Lingkup. Lingkup zaman law ni. Macam-macam. Maka kalau kita nampak orang yang hakikat, yang makrifat, dakwa-dakwi, bahawa dia ahli makrifat, ahli hakikat, tapi syariat entah ke mana, anggaplah orang tu mabuk ketum. Tak. Pening. Jangan ikutlah. Kita ikut
sebagaimana yang telah ditunjuk ajar oleh ulama-ulama sufi yang sebelum ini. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, tariquna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Jalan ulama sufi ini adalah bersangkut paut dengan Al-Quran dan hadis. Kalau nampak golongan-golongan yang gelong-gelong ni, tengok dia punya amalan. Pekat bunyi tempoyaknya. Itulah. Awak nak cakap kaya tapi tak reti, berbelit lidah. Bunyi tempoyak sikit lah. Macam mana cara kita nak ubah persepsi orang awam tentang tarikat ini sesat? Tentang orang nak ubah. Sebut saja tarikat, mereka takut dan mengatakan ia sesat. Kita kena bagi keterangan lah, penerangan kepada mereka. Tarikat ni apa sebenarnya? Dalam akidah ada madrasah dia. Dalam fiqh ada madrasah dia. Dalam tasawuf pun ada madrasah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tauhid, akidah madrasahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fiqh ada madrasahnya, madrasah Hanafiyah, madrasah Malikiyah, madrasah Asy-Syafi'iyah, madrasah Hanabilah. Dalam tasawuf ada madrasahnya, iaitu tarikat-tarikat yang dipimpin oleh guru-guru mursyid yang muktabarah. Kalau tengok dalam buku yang disusun oleh kumpulan Nahdlatul Ulama, tak silap saya, ada menyenaraikan 41 tarikat muktabarah. Naqsyabandi, Suhrawardi, Syatiri, Ahmadi, Ja'fari, semualah Khalwati. Jadi tasawuf ada madrasah dia. Kita kena terang satu persatu tarikat ni apa. Sebab apa? Bila kita sebut tarikat, nampak tarikat ni zikir menari, sembah kubur. No, itu bukan tarikat. Kita kena terang satu persatu tarikat ni apa. Tarikat ini adalah satu madrasah yang bimbing anak muridnya yang duduk dalam madrasah itu untuk menyucikan hati mengikut metod ataupun susunan aurat yang disusun oleh golongan mursyid yang muktabarah. Kena terang lah. Boleh Ustaz terangkan konsep yang ada dalam kesufian, contohnya seperti tajalli dan sebagainya. Kita hold dululah. Tajalli ni tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh terangkan mengenai martabat 7? Tak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ada maklumat tentang Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah? Waalaikumsalam. Tak ada. Wallahu ta'ala alam. Tak ada. Boleh terangkan pasal Dewan Aulia, satu dimensi tempat perkumpulan para wali. Ustaz, betul ke para wali menjaga alam, contoh jaga laut dan sebagainya? Tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Saya bukan wali. Apa pandangan Ustaz tentang Wirling? Adakah ini sufi yang mengikut jalan Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal? Wallahu ta'ala alam. Perbahasan Wirling. Wirling ini yang pertamanya adalah diasaskan oleh salah seorang ulama sufi, Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Boleh tengok dekat YouTube. Tak silap saya ada orang dah terangkan berkenaan dengan sejarah Wirling. Ataupun di Turki itu dipanggil derwish. Derwish Wirling. Adakah ini sufi yang mengikuti jalan Abu Hanifah, Malik? Wallahu ta'ala alam. Tengoklah. Tengok apa yang dibawa oleh Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Adakah sama seperti mana yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Wallahu ta'ala alam. Malah kita nak panjangkan masalah Wirling ni berkenaan dengan Ar-Raqsu ni. Dia khilaf di sisi ulama tasawuf. Adakah ingin memahami dan belajar tasawuf wajib melalui tarikat? Kalau ikut saya, pandangan saya dan pandangan sebahagian guru mengatakan bahawa ada khabar tarikat ni wajib ambil, ada yang khabar tak wajib. Tak silap saya lah, waktu Tuan Guru Dr. Zaid Siddiq dia bentangkan kertas kerja berkenaan dengan tasawuf tarikat di Terengganu, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuan Guru ada mengatakan bahawa bai'ah tarikat itu adalah wajib. Adalah wajib bil qaid, iaitu apa? Kalau kita tak mampu nak menyucikan hati kita dengan sendirinya dan kita berhajat kepada orang yang mendidik kita untuk bersihkan hati, maka barulah wajib kita mencari guru mursyid. Ada juga kata sunat saja, sunat muakkad. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kenapa sanad tarikat hanya lalu kepada dua sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali? Kenapa tidak ada yang apa tu?
Wallahu ta'ala alam. Berkenaan dengan sanad tarekat ni, saya ada tulis satu risalah. Nanti saya kongsilah kalau rajin lah. Berkenaan dengan sanad tarekat melalui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali saja. Sebab apa ada satu hadis yang Nabi SAW khabar dekat Sayyidina Ali. Itu nantilah. Assalamualaikum Ustaz, adakah orang yang suka kepada hiburan masih boleh menceburi bidang sufi? Boleh, tidak ada masalah. Sebab apa? Bidang sufi ataupun tasawuf ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah bidang untuk menyucikan hati, membersihkan hati. Siapa-siapa boleh masuk, tidak ada masalah. Sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membersihkan hati. Tak kisahlah siapa, ahli hiburan ke, ahli maksiat ke, ustaz ke, semua wajib membersihkan hati. Ustaz, kalau kita dapat sanad tarekat banyak dari para ulama, macam mana kita nak pilih tarekat yang sesuai dengan kita? First kali, kalau kita nak bai'ah tarekah, guru saya iaitu Ustaz Syed Hafiz Al-Aidrus Hafizahullah Ta'ala, dia ada bagi satu amalan dekat saya, iaitu sebelum kita nak bertemu dengan guru mursyid, first kali kena istiqarah dahulu. Kita bai'ah tarekat ni bukan macam kita sarung baju, ambil ni, beli tu, itu tak pakai, biar dalam almari. Bukan lagu tu. Bai'ah tarekat ni apa? Nak ambil tarekat ni, kita kena pilih betul-betul yang sesuai dengan hati nurani kita. Sebab itu perlu kepada apa? Kepada istiqarah. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan tarekat yang mana yang sesuai dengan kita. Kemudian amalkan doa, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik. Atau kama qala sampai habis. Boleh search dekat Google doa tu. Ingat tasawuf tu untuk bersihkan hati, tak perlulah cari-cari karomah tu. Karomah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karomah itu adalah anugerah Allah. Jangan duk cari karomah, nak terbang, nak berjalan atas air. Allah nak bagi ikut Allah dah. Tak, kita sebagai hamba bersihkan hati. Karomah ini iaitu kemuliaan yang Allah bagi dekat kekasih dia. Jangan duk cari. Kalau kita nak bersihkan hati untuk niat dapat karomah, dah rosak lah tu. Lari tujuan masuk ilmu tasawuf ni. Ustaz, boleh ke nak ikut tarekat tapi ibu ayah tak izinkan? Kata tuan guru Sidik Nur, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak silap saya lah. Berkenaan dengan keizinan ibu ayah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak perlu pun mendapat keizinan daripada ibu ayah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mengapa dikatakan kalau ahli sunnah wal jamaah ditakdirkan akidah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ikut imam mazhab, manakala tasawuf ikut Imam Ghazali menyebut? Mengapa tasawuf ahli sunnah wal jamaah dua tokoh ini sahaja? Kerana apa? Kerana mula-mulanya Al-Imam Junaid Baghdadi adalah tokoh ulama yang mula-mula yang menyebut istilah-istilah tasawuf. Istilah-istilah tasawuf. Cuma Imam Junaid Al-Baghdadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam dia tidak menyusun satu persatu berkenaan dengan ilmu tasawuf. Walaupun Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam menyebut dah istilah ilmu-ilmu ni, cuma tak susun dengan elok. Manakala datangnya Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Ghazali susun satu persatu. Sampailah jadi jadi ensiklopedia, apa nama bahasa Inggeris dia, sampai jadi satu kitab yang lengkap, iaitu Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali yang susun. Kita nisbahkan kepada Imam Ghazali dan Imam Junaid kerana apa? Kerana mereka lah yang memasyhurkan, menghimpunkan semua istilah-istilah tasawuf. Kalau dah bai'ah tarekat, kalau keluar kena taubat ke? Tak perlu kena taubat. Tak perlu kena taubat. Tak. Kalau keluar ataupun keluar sebab apa? Sebab dapat tahu bahawa tarekat tu sesat, nak taubat apa dia? Tak. Ataupun mungkin nak keluar tarekat ni sebab apa? Mungkin tak kena dengan jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak ada masalah. Tak perlu sampai kena taubat.
Tengok Nadira Anis dah datang dah. Bateri laptop Ustaz kata dah low dah. Tak ada apa pun, dah habis dah pun kan? Dah habis dah. Dah habis dah. Sekejap nak. Jadi nak doa tadi tu ada dah tu. Saudari Nadirah Anis. Nadira Anis dah bawa dah doa dah. Allahumma dullani tu. Amalkan doa tu. Okey, habis dah. Tak ada soalan dah kan? Jazakumullah khair wa iyyakum. Amin amin ya Rab. Okey, takat tu lah tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Boleh dah kot tutup nak? Iqbal? Ya Ustaz, dah ni. Saya rasa kalau tak ada apa-apa dan tak ada soalan lagi, kita boleh tutup majlis kita malam ni. Tu last Zubir apa tu Zubir? Last apa tu? Udah lah tu. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tutup likop kita yang ke-7 ini. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi saja Syekh Tarikat Malaysia. Syekh Tarikat Malaysia ni banyak. Kalau nak tahu PM tepi. Banyak kita nak sebut satu persatu berkenaan dengan Syekh Tarikat. Wallahu ta'ala alam. Kalau salah silap mohon tegurlah para asatizah yang hadir pada malam ini. Kokok tersasul ataupun sabukul kalam, tersalah maklumat. Kena banyak PM dah, sebab apa tak sesuai kita nak terang dalam ni tak. Malas lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan pula untuk likop yang ke-8, ke-9 dan ke-10. InsyaAllah. Baiklah. Syukur Ustaz kerana meluangkan masa untuk sesi likop Asy'ariyah yang ke-7 malam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan bagi sesi likop Asy'ariyah 8.0 yang bertajuk Bolehkah Beramal dengan Hadis Dhaif, yang akan disampaikan oleh Saudara Mursyid Al-Azhari. Jadi insyaAllah jika tak ada apa-apa soalan lagi dan mungkin mengambil masa yang lama, kami minta maaf daripada pihak media Likop Asy'ariyah jika ada kekurangan ataupun jika ada sebarang kesalahan. InsyaAllah kami akan cuba perbaiki pada sesi akan datang supaya dapat menambah baik lagi. Jadi insyaAllah jika tak ada apa-apa, kita akan bertemu pada minggu depan. Syukur sekali lagi kepada Ustaz Mushtaq kerana meluangkan masa pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.